أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya muliakan dan juga dihormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, kekuatan, kesihatan dan juga nikmat umur yang masih lagi diberikan pinjaman kepada kita pada malam ini. Alhamdulillah, dapat sekali lagi kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah berikan lagi ruang dan peluang untuk kita berada di dalam satu taman yang dipanggil sebagai taman-taman syurga. Yang mana Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat, sekiranya engkau melewati taman-taman syurga, maka hendaklah engkau berhenti. Maka para sahabat bertanya, apa dia taman syurga tersebut? Maka jawab Nabi SAW, iaitu majlis-majlis zikrullah yang mengingati Allah ataupun majlis-majlis ilmu. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam satu majlis ilmu. Semoga Allah memberkati dan melimpahkan rahmatnya kepada kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, pada malam ini sebagai pengganti lah kita panggil ya, insyaAllah pada malam ini untuk saya bawa satu topik umum ya, ataupun kita panggil satu pengajian umum dahulu ya, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang sekiranya ada ruang dan peluang boleh kita bawakan pengajian berkitab dan sebagainya ya. Jadi malam ni insyaAllah saya kongsikan yang mana satu tempat ataupun satu lokasi, yang mana lokasi dan tempat inilah tempat yang Nabi SAW akan menanti dan juga menunggu umatnya. Yang mana saya kongsikan pada malam ini, semoga kita tergolong di kalangan umat-umat yang boleh dekat dengan Nabi dan berada dengan Nabi di satu tempat. Yang mana selepas pada ini tuan-tuan, kita akan meniti satu alam yang dipanggil sebagai alam barzakh. Selepas saja alam barzakh, kita akan dibangkitkan pula, yang mana akan menuju pula kepada alam mahsyar. Hanya di alam mahsyar ini nantilah yang kita akan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang Nabi tunggu kita ni tadi. Dan cuma nak tahu dekat sini sama ada adakah kita layak nak dekat dengan Nabi, yang mana di situ ada satu tempat yang dipanggil sebagai Telaga Al-Kausar. Jadi malam ni insyaAllah saya kupas sedikit lah ya, untuk kita kenal, untuk kita faham apa yang dipanggil sebagai Al-Kausar itu tadi. Dan siapakah yang layak nak minum pula kepada telaga itu tadi? Bukan semua orang boleh layak. Ada orang-orang tertentu saja, yang mana kita tengoklah pada malam ini, semoga kita tergolong dalam golongan yang layak itu tadi. Baik, bila sebut tentang Telaga Al-Kausar tuan-tuan, dia dipetik daripada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana suatu ketika Nabi SAW menggambarkan kasih sayangnya, kecintaannya kepada umat tadi. Maka Nabi SAW di sini menyebutkan kepada para sahabat pada waktu itu, aku rindu sangat dengan saudara-saudara aku. Sahabat semua tanya, ya Rasulullah, kamilah saudara engkau tadi. Maka jawab Nabi kita Muhammad SAW, tak, kau adalah sahabat. Yang aku maksudkan dengan saudara ini adalah umat yang kemudian, yang lepas saja aku wafat nanti, yang itulah yang dipanggil sebagai mana saudara-saudara aku itu tadi. Maka jawab para sahabat pada waktu ketika itu, ya Rasulullah, macam mana kau nak kenal? Kalaulah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali, semua ni dah tentu kau kenal dah muka itu tadi macam mana rupa bentuk. Tapi pada umat yang selepas pada engkau nanti, macam mana nak itu tadi? Maka itulah Nabi SAW menjawab dengan persoalan. Bukan dia tu jawab direct tak, dia bagi soalan pula. Kalaulah ada seorang yang memiliki seekor kuda yang berwarna putih, dia pakat bawa kuda itu tadi, pergi pula tambat dekat kuda-kuda yang berwarna hitam, kata dia. Agak-agak tuan dia tadi kenal tak dengan kuda dia tadi? Maka jawab sahabat, dah tentulah, bala ya Rasulullah, mestilah kenal. Maka begitu jugalah dengan aku nanti, kata Nabi, ketika mana di padang mahsyar nanti, aku akan kenal umat-umat aku nanti dengan ghurrah muhajirin, ataupun kita panggil cahaya-cahaya yang akan keluar daripada bekas-bekas wuduk yang tuan-tuan ambil setiap kali nak solat. Sebab itulah Nabi pesan, kalau kita ambil wuduk tu tadi tuan-tuan,
lebihkan dia. Itu dipanggil sebagai ghurrah tadi. Lebihkan sikit basuhan tadi. Jangan ngam-ngam. Kalau siku sampai siku. Kalau kaki sampai buku lali itu tadi. Kalau kaki tadi kan, kalau boleh lebihkan lagi. Maksudnya kata lebih lagi pada paras atas buku lali. Kalau siku tadi lebihkan lagi sampai separuh daripada lengan itu tadi. Sebab apa? Sebab di situlah nanti akan menjadi cahaya-cahaya yang Nabi kenal kepada kita tuan-tuan. Itu antara salah satu fadilat ataupun ganjaran kepada orang yang melebihkan anggota wuduk itu tadi. Baik, apakah yang dikatakan sebagai Al-Kausar ini dan kenapa kita nak sangat minum telaga ni tadi tuan-tuan? Hatta dalam surah Al-Quran pun ada menyentuh tentang sebagaimana dalam ayat Quran, inna a'tainakal kautsar. Nabi bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu telaga yang digelar sebagai Al-Kausar. Jadi Kausar ni apa? Kalau disebutkan dalam riwayat yang lain mengatakan hadis daripada Sauban. Ini pun hadis riwayat Muslim, yang mana hadis yang sahih mengatakan di sini tuan-tuan, iaitu dinamakan sebagai Kausar kerana apa? Ia adalah satu al-haud, satu telaga yang mana ada air yang deras mengalir, dan air itulah mengalir terus masuk ke dalam telaga itu tadi tuan-tuan. Yang itulah telaga yang kita nak minum itu tadi. Dan yang meriwayatkan lebih daripada 50 orang sahabat, dan semuanya sahabat-sahabat nama yang besar. Tak boleh kita kata, Ustaz, betul ke ada telaga tu? Rasa macam ya ke ada? Confirm mesti ada. Sebab kalau kita tidak beriman dengan Al-Kausar, telaga yang dah Nabi sebut, dan Al-Quran pun ada menyentuh, takut-takut kita tergolong dalam golongan yang bukan berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada golongan contoh seperti mana Mu'tazilah, Khawarij dan juga Syiah. Mereka ni semua menolak tentang kewujudan Al-Kausar. Walhal kita pegangan ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan yakin memang ada telaga tersebut. Jadi tak boleh nak kita katakan tiada itu tadi tuan-tuan. Baik, di sini juga disebutkan bukan Nabi je yang ada telaga. Bahkan setiap Nabi-Nabi yang lain juga ada juga telaga. Maksud kata daripada Nabi Adam, Idris, Nuh sampailah kepada Nabi Muhammad, kesemua mereka mempunyai telaga masing-masing. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini dalam satu hadis dikatakan apa? Semua Nabi-Nabi memiliki telaga dan mereka saling membanggakan siapa yang paling ramai pengunjungnya. Bayangkan tuan-tuan, Nabi kita Muhammad merasa sangat bangga, sangat seronok kalau telaganya dikunjungi oleh ramai orang. Dan disebutkan di sini juga paling ramai pengunjung, dan Nabi sangat berharap biarlah telaga dia itu tadi yang akan dikunjungi oleh ramai orang. Jadi kita doa banyak-banyak, semoga kita tergolong dalam golongan yang dapat dekat dan minum telaga Al-Kausar itu tadi. Dan kenapa kita nak sangat? Ini soalnya tadi. Kenapa kita nak sangat minum kepada telaga tu? Tak ada ke air lain yang kita boleh minum? Maka jawabnya tuan-tuan, keadaan di padang mahsyar tu nanti disebutkan dalam hadis, kata apa? Ketika itu tiada air. Memang tak ada air. Kalau kita dekat dunia, kita nak, orang kata musafir lah, kalau tuan-tuan daripada Ipoh nak pergi Johor, itu dah confirm dah dekat 3-4 kali berhenti minum. Ada banyak R&R yang kita boleh singgah, ada tempat yang kita boleh minum. Tetapi di padang mahsyar nanti tuan-tuan, langsung tak ada. Dengan keadaan kepanasannya, keadaan orang kata panas, kering, dan itulah yang memerlukan kita kepada air telaga Kausar itu tadi. Dan suasana di padang mahsyar ini ada juga diturut dikongsikan oleh Sayyidatina Aisyah. Daripada hadis Aisyah dikata apa? Nabi SAW satu ketika menceritakan kepada Aisyah akan perihal di padang mahsyar. Maka kata Nabi, manusianya ramai, berbilion, ramai sangat manusia kat padang mahsyar itu tadi. Dan mereka ini, kata Nabi, tidak berpakaian. Bila Aisyah dengar saja tak berpakaian, maka apa jawab Aisyah? Aisyah pun bertanya kepada Nabi SAW, betul ke biar betul tak berpakaian tu tadi? Malulah saya ya Rasulullah. Dia orang duk tengok saya duk tengok orang, dan menyebabkan orang duk melihat. Maka ketika mana Aisyah menjawab begitu, maka naik marah Nabi SAW dengan mengatakan, ya anak Abu Bakar. Kalau tak dipanggil, mengata ya Humairah tadi, wahai pipi yang kemerah-merahan. Nabi ketika marah dia tak panggil lah gelaran itu tadi, dia panggil dengan gelaran wahai anak Abu Bakar.
Dia beritahu apa? Pada waktu itu nanti semua manusia akan sibuk. Tak ada dah nak orang kata tengok siapa punya. Kau tengok aku tengok kau, tidak. Dan dikatakan tidak dalam keadaan yang orang kata serba tak kena. Makanan pun rasa tak selera. Dan semuanya dalam keadaan takut. Seperti mana menunggu keputusan itu tadi. Nak bagi tahu gambaran, punyalah dalam hiruk pikuk tu tadi. Dah tak dan dah nak tengok pada satu sama lain tu tadi. Dan juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Miqdad. Dikatakan 40 tahun kita berdiri tadi. Dan matahari begitu dekat dengan kita diumpamakan seperti mana satu tudna. Satu tudna bermaksud adalah satu batu. Nak bagi tahu apa? Gambaran dekat matahari itu tadi dengan kita diumpamakan seperti mana satu batu. Dan juga dikatakan di sini manusia dihukumkan awal mukadimah azab. Diberikan azab yang pertama di padang mahsyar nanti tuan-tuan, iaitu akan didatangkan peluh masing-masing. Bayangkan, itu adalah azab yang pertama yang kita akan terima, dan peluh itu mengikut amalan dan juga dosa yang dilakukan. Ada orang yang amalnya banyak, peluhnya sekadar buku lali saja. Ada juga yang kata lebih sikit sampai ke lutut. Ada lebih sikit sampai ke pinggang. Ada lebih sikit sampai ke leher. Dan setengah riwayat menyebutkan dalam hadis Miqdad ini mengatakan ada orang yang peluhnya sampai kena ke bibir mereka hingga menyebabkan mereka tercungap-cungap dan melonjak-lonjakkan badannya sebab takut kelemasan dengan peluhnya sendiri. Jadi na'udzubillah min zalik, itulah gambaran azab yang pertama yang Allah bagi kepada orang yang tidak beramal soleh itu tadi tuan-tuan. Dan suasana tersebut sangatlah tersiksa. Sampai ada yang berdoa, yang mana tuan-tuan pada waktu itu ada orang yang dah tak tahan dah. Dia berdoa apa? Dia kata, wahai Tuhan, ya Allah, dia kata apa? Janganlah siksa kami, masukkan dia kami terus ke dalam neraka. Nak bagi tahu apa? Punyalah dah tak tahan. Diorang nak doa tu tadi, kami dah tak sanggup dah, masukkan je lah kami dalam neraka ya Allah. Padahal diorang tak tahu lagi macam mana azab neraka tu tadi lagi dahsyat, lagi perit. Tapi nak bagi tahu apa? Sebab dah tak sabar. Sebab dah lama sangat duk menanti keputusan dia tak keluar-keluar juga. Dengan keadaan ramai orang panas, maka ada mereka yang telah pun mengharapkan supaya masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Jadi berapa lama proses tu tadi? Memakan masa 50 tahun akhirat tuan-tuan. Proses mahkamah di mahsyar tu tadi. Bayangkan 50 tahun. Kita ni 50 tahun dekat dunia rasa dah cukup lama dah. Dah rasa terkenang masa kecil dulu, terkenang masa muda-muda dulu, dah rasa panjang dah kan. Bayangkan di akhirat nanti tuan-tuan, nak menunggu proses mahkamah seorang-seorang tu tadi, nak dihitung amalan satu-satu, dia memakan masa 50 tahun akhirat. Dan 50 tahun akhirat tak sama macam dunia, yang mana digambarkan satu hari di dunia, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan tu tadi, satu hari tu tadi di mahsyar menyamai 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 50 tahun, tuan-tuan kira lah sendiri berapa lamanya tadi. Itulah nak tak nak ada dah sebahagian yang kata dah doa dah tak tahan dah. Bayangkanlah tuan-tuan ya, dalam keadaan peluh, keadaan panas, dah tentulah mengharapkan disegerakan kata hitungan amalan tu tadi. Baik, jadi disebabkan itulah tuan-tuan, kita nak sangat kepada telaga Kausar yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebutkan juga di dalam hadis ini iaitu bagaimanakah fizikal. Fizikal ni maksudnya luasnya macam mana Kausar tadi. Adakah macam telaga rumah mak saya ataupun rumah atuk saya masa dulu-dulu lah, orang zaman dulu dia ada telaga. Adakah besar macam itu je, pakat kerumunan ramai-ramai? Maka yang ini juga turut dibahaskan, yang mana luasnya tuan-tuan iaitu 4 kali sama, 4 kali 4. Maksudnya panjang sama. Panjang, lebar sama dia punya jarak tadi. Dan dikatakan jarak dia tadi, panjang dia tadi, luas tadi ya, sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan Kausar ni tadi. Dan juga dia punya lebar dia pun sama juga, sebulan perjalanan. Dan para ulama menafsirkan ataupun membahaskan, mengkaji hadis tersebut, yang nak dikatakan sebulan perjalanan itu adalah dinisbahkan perjalanan ketika mana zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan orang yang nak bermusafir, yang nak pergi berhijrah, mereka menaiki unta. Jadi sebab itulah diberikan satu mereka mengkaji
Unta dia boleh berjalan dalam 1 jam 5 kilometer. Dan biasanya sehari unta boleh berjalan 10 jam. Jadi nak bagi tahu lebih kurang 50 kilometer lah dalam sehari. Kalau sebulan, tuan-tuan darabkanlah dengan 30, maka dia boleh kata 1,500 kilometer. Itu kita punya anggaran di dunia punya gambar. Kalau akhirat nanti mungkin lebih lagi. Tapi kalau itu pun kita tengok, tuan-tuan, kalau 1,500 kilometer, itu dia punya panjang tadi. Macam mana pula orang kata nak gambarkan 1,500 kilometer? Tuan-tuan pergilah daripada Johor Bahru sampailah, kalau disebutkan di sini sampai ke Phuket tu tadi, itu pun baru 1,321 kilometer. Tak sampai lagi 1,500 tadi. Lajak sikit sampai ke Myanmar, Burma, sepadan tu, barulah dapat ngam 1,500 kilometer. Itulah keluasan lebar tadi, seperti mana Telaga Kausar. Panjang dia sama juga, begitu juga. Jadi selayaklah untuk dia mempunyai besar dan lebar begitu, disebabkan betapa ramainya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab kalau kita tengok umat Nabi Adam, Nabi Nuh, dia sampailah kepada yang seterusnya, tak seperti mana ramainya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doa banyak-banyak, semoga kita tergolong dalam umat yang dapat dekat dengan Nabi dan dapat minum telaga itu tadi. Baik, dan soalnya sekarang ni, adakah layak untuk kita minum? Yang ni kita kena fikir tu. Yang dikatakan di sini, tuan-tuan, disambung daripada hadis yang seterusnya, dikatakan apa? Nanti akan ada umat aku dihalang, malaikat akan halang. Yang mana ketika itu aku kenal umat aku dan umat aku juga kenal aku. Maksud kata apa, tuan-tuan? Nabi kenal lah, ada dah bekas duduk tadi. Daripada jauh lagi Nabi dah panggil, datang dekat, datang dekat. Bila kita datang, bukan kita lah, orang lain lah, tuan-tuan ni. Bila orang tu datang, bila nak sampai saja dekat dengan Nabi, malaikat tak bagi. Malaikat halang. Apa kata malaikat? Malaikat menyebutkan di sini, ya Rasulullah, jangan bagi. Jangan bagi kepada si fulan ni. Maka jawab Nabi, kenapa pula tak boleh? Dia umat aku kenal dia. Ada bekas, ada kesan daripada wuduk tu tadi. Maka jawab malaikat, minta maaf sangat-sangat. Kerana apa? Selepas saja engkau wafat, ya Rasulullah, banyak kelakuan mereka yang tidak sampai ke pengetahuan Tuhan. Maksudnya ada benda yang orang tu buat yang bercanggah dengan seperti mana yang Nabi SAW dah ajarkan. Ya, boleh kata sampai menyeleweng, sampai menyebabkan terkeluar daripada landasan tadi. Sehingga Nabi kata apa di sini, tuan-tuan? Bila Nabi tengok saja rekod yang ditunjukkan oleh malaikat, ada satu rekod yang menunjukkan yang memang orang tu tak buat benda yang Nabi suruh, maka terus berubah Nabi Muhammad SAW air muka dia dan mengatakan lafaz syukhan. Syukhan, Nabi kata, nyah kamu dari sini. Nabi halau dan mengatakan di sini Nabi tak mengaku dia itu sebagai umat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tak nak kita tergolong dalam golongan yang elok dah dekat nak sampai tadi, tiba-tiba malaikat halang. Dalam malaikat halang, Nabi halau lagi dan Nabi tak mengaku umat. Kenapa Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan? Yang ini kita semak dalam diri kita, ada tak beberapa kata sifat ataupun perangai yang disebutkan dalam hadis ini, yang kod-kod lah kalau ada, kita cepat-cepat perbaiki supaya kita dapat minum telaga Kausar yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapakah golongan yang tak layak ataupun memang tak boleh lah untuk minum ni? Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu golongan-golongan yang orang kata asabiah, ataupun bahasa kita mudah faham, fanatik, terlalu taksub dengan kaum dia saja. Yang ini disebutkan dalam hadis yang mana dikatakan di sini, tuan-tuan, pernah berlaku di antara orang-orang Ansar dan Muhajirin. Satu hari diorangnya ada gaduh sikit. Bila diorang bergaduh, orang Muhajirin ni duk panggil orang dia, wahai orang Muhajirin, pakat kumpul sini. Yang Ansar pula bila tengok Muhajirin duk pakat kumpul orang, Ansar pun panggil, wahai orang-orang Ansar, jom kita kumpul sini, kumpul. Kumpul untuk apa, tuan-tuan? Untuk bergaduh. Maka bila sampai kepada pengetahuan Nabi, Nabi terus datang dan menasihati, jangan lakukan perkara-perkara jahiliah. Apa dia? Maka orang Ansar Muhajirin ni pun tak faham apa yang jahiliah, Rasulullah. Kami menyeru orang-orang Ansar dan dia menyeru orang-orang Muhajirin untuk berkumpul, untuk menegakkan kata keadilan tadi. Maka jawab Rasulullah SAW, sekiranya dah memang ada satu kesilapan, kesalahan, engkau nak tegakkan juga kesilapan tersebut disebabkan dia kaum kau, maka itu dikira sebagai asabiah. Jadi hati-hati, tuan-tuan. Kita boleh sayang kaum kita. Contoh kita
pertahankan adat budaya masyarakat orang Melayu. Tak ada masalah, boleh. Sebab sahabat ada tanya, ya Rasulullah, kalau begitu salah ke kami nak pertahankan orang Quraisy, bangsa Quraisy? Boleh. Yang tak bolehnya ketika mana sekiranya kau melakukan kezaliman, kau pertahankan dia. Kan mentang-mentang dia orang kita, semua apa yang dia buat, itu semua boleh settle. Contohlah ya. Tapi bila kena dekat orang lain, kaum lain, ini tak boleh. Kita mesti kena, orang kata, usahakan keadilan. Kena kaum kita duk biar begitu. Yang ini Nabi larang. Sebab kalau kita duk pertahan juga dengan asobia, maka digelar sebagai Nabi tak mengaku umat dan tak dapat nak minum telaga Kausar itu tadi, tuan-tuan. Jadi hati-hati ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan dekat sini, iaitu orang yang tidak menghormati orang lain. Bila sebut tak menghormati orang lain ni dipecahkan dalam beberapa kelompok. Pertama, tidak memuliakan orang tua. Kan orang tua, tuan-tuan, orang tua ni dia banyak, orang kata, pengalaman. Sebab tu dipanggil sebagai, kalau orang muda kita panggil pemuda, kalau orang tua kita panggil petua lah. Sebab apa petua? Sebab banyak pengalaman dia. Petua-petua lama dia banyak disimpan tadi. Sebab itulah kita kena muliakan orang tua. Hatta Nabi SAW juga ada meriwayatkan, kalaulah ada orang tua yang berada dalam majlis ataupun ketika mana berjalan, maka kenalah engkau mendahulukan. Maksudnya, bagi dulu orang tu jalan dulu depan. Jangan kita pula duduk langkah, ataupun kita pula yang terberapa nak juga ke depan. Sebab tu hormat itu penting. Muliakan orang tua atas sebab banyaknya pengalaman yang ada pada tadi. Orang tua dah tentu dia dah merasa muda, tapi orang muda belum tentu lagi sempat nak merasa tua. Sebab itulah penuhnya dengan pengalaman tadi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, daripada hormat orang lain juga, Nabi SAW menyebutkan, orang tua tadi kita muliakan, yang orang muda kita kena sayangi. Ini penting juga. Kadang-kadang bila dengan orang muda, kita jadi panas. Kita jadi macam orang muda ni apa benda, semua ni dia salah lah, dia je betul. Contoh ya. Sebab itu Nabi pesan, orang muda pun kena juga disayangi. Hatta sehinggalah kanak-kanak. Bayangkan Nabi tunjukkan acuan, kanak-kanak pun Nabi cukup santun, cukup sayang kepada budak-budak. Yang ini ada hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ada seorang adik. Adik dia nama Abu Umair. Baru je putus susu. Umur lebih kurang dalam 2 tahun, 3 tahun. Nabi ni, dia rajin datang rumah Anas. Bila dia datang saja rumah Anas bin Malik, apa yang dia buat, tuan-tuan? Bila dia datang saja rumah Anas bin Malik, yang inilah dia katakan kepada Anas. Jauhkan sikit. Okey. Okey. Baik. Bila dia berkata sahaja kepada Anas bin Malik, bila sampai saja di rumah Anas bin Malik, apa yang dilakukan, tuan-tuan? Yang inilah Nabi akan cari budak ni tadi. Budaknya bernama siapa? Abu Umair. Bila dia datang saja, Nabi terus bagi tahu, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Sebab Abu Umair ni ada bela seekor burung. Nama burung tu adalah Nughair. Nabi bila datang, dia duduk main. Nabi akan kata, Nughair tu tengah buat apa? Nughair tu dah bagi makan ke belum? Kenapa Nughair tu melompat ke sana ke sini? Nak bagi tahu apa? Nabi punya santunnya dengan kanak-kanak, bila dia jumpa budak-budak, dia akan turunkan laras bahasa dia, dia akan sembang pasal perihal kanak-kanak tadi. Nabi dia tak akan cerita bila jumpa budak-budak, duk sembang pasal ekonomi, sembang pasal hari ni macam mana keadaan ekonomi kita. Tak boleh. Budak kalau kita sembang dengan bahasa dewasa kita, memang dia tak akan layan lah. Sebab tu, tuan-tuan, kalau dengan budak-budak, ikut contoh yang Nabi ajar. Nabi datang rumah Anas tadi, dia akan cari si Abu Umair ni. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Apa yang Nughair tu buat? Nughair tu dah makan ke belum? Nak bagi tahu apa? Dia sembang pasal apa yang dimain oleh kanak-kanak tersebut. Sebab tu, tuan-tuan, kita kalau ada anak, kalau ada cucu, tak menjatuhkan martabat kita pun kalau kita bersembang tentang mainan yang dimain oleh cucu kita, tuan-tuan. Tanya je, tak ada masalah. Tanya je, ni mainan apa? Contohlah budak sekarang dia main boy-boy ke, upin ipin dan sebagainya kan. Boleh, sembang je. Sebab itulah cara Nabi berkomunikasi dengan kanak-kanak tadi. Dan Nabi bila bersembang dengan kanak-kanak, dia akan menurunkan ataupun orang kata merendahkan badan dia. Kalau budak tu rendah
parah lutut dia tadi, maka dia akan melutut depan budak tu dan dia akan bersembang dengan budak tersebut. Ya, maksudnya apa? Janganlah disebabkan kita berusia, kita duk panas baran. Kadang-kadang budak duk datang kita halau. Ada datang cucu kita maki dia, pergi main jauh-jauh, jangan dekat dengan aku. Contoh ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita ubah perangai itu tadi, yang mana bila ada budak, kita santuni dia. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, anak-anak kecil ni dia akan mudah rapat dengan orang yang mesra dengan dia. Kalau kita lah dalam nama orang adik-beradik, kita rasa macam pelik. Kenapalah anak-anak buah ni duk, kalau dengar nama si Along tu, cepat je dia pergi. Tunggu. Orang kata sentiasa menanti bila Along nak balik, bila Pak Long nak balik. Dia seronok. Sebab apa? Bila kita tengok, rupanya Pak Long ni rajin. Rajin apa tuan-tuan? Rajin melayan kanak-kanak. Itulah juga yang Nabi buat. Dan kita boleh contohi. Dan kalau kita contohi, akan tergolong dalam golongan yang disebut sebagai menghormati orang lain. Dan layaklah kita untuk minum telaga Kausar itu tadi tuan-tuan. Dan Nabi SAW juga menyebut santunnya dia dengan kanak-kanak. Pernah satu ketika dalam hadis yang lain, satu ketika Nabi jadi imam. Bila Nabi jadi imam, satu hari Nabi dah memang niat dah nak panjangkan ayat tu tadi. Tapi tiba-tiba berlaku ada bunyi kanak-kanak yang menangis di bahagian belakang. Bila Nabi dengar je bunyi kanak-kanak menangis, apa yang Nabi buat? Nabi terus mempercepatkan bacaan tu tadi dan mengambil surah-surah yang pendek. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu dekat sini, kalau kita kadang-kadang dengan ego lah, ya tak apalah, yang penting aku dapat habis kan. Aku habiskan ayat ni panjang-panjang lah, lantaklah sudah ke situ kan. Tapi nak bagi tahu apa, Nabi kita Muhammad SAW, dia akan mempercepatkan dan menukarkan dan memendekkan ayat kepada ayat yang paling pendek tadi. Supaya apa tuan-tuan? Supaya ibu kepada bayi tersebut, kanak-kanak tersebut tidak merasa resah dan gelisah. Itu tujuan dia. Baik, itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga, Nabi tak mengaku umat juga dan tak boleh layak untuk minum telaga Kausar, iaitu orang yang suka menampar-namparkan badannya dan merobek-robekkan bajunya dan berdoa dengan doa jahiliah ketika mana ditimpa musibah dan kematian. Kita alhamdulillah lah, masyarakat orang Melayu kat Malaysia ni tuan-tuan, jaranglah yang kita nak nampak macam perangai orang-orang yang mungkin di Asia Barat dan sebagainya. Di tanah Arab tu lain. Kalau ditimpa dengan musibah, itu orang akan koyakkan baju, tampar muka, tampar badan. Yang ini Nabi kata itu semua adalah perbuatan jahiliah. Kita kena reda, dan kalau nangis sekalipun tuan-tuan, nangis tu kita maklumlah, sebab ialah siapa yang tak sayang isteri, siapa yang tak sayang suami, anak kan. Jadi nangis tu normal bagi fitrah manusia. Cuma jangan sampai menampar-nampar, merobek-robek baju dan juga melakukan amalan-amalan jahiliah. Hanya Nabi tak suka dan Nabi tak akan mengaku umat tadi. Baik, itu yang ketiga. Yang keempatnya tuan-tuan, yang ini pun sama juga, Nabi tak akan mengaku umat, iaitu sama dengan orang yang zalim. Orang yang bersama dengan orang yang zalim dan juga membantu orang yang zalim. Contoh dia apa? Contohnya tuan-tuan, ada orang contohlah di tempat kita, kan dah tahu dah orang tu dia adalah orang kata sedikit kekayaan. Dia tahu dah ada orang tu yang memerlukan bantuan tapi tak diberikan bantuan. Dia zalimi terhadap orang tu tadi. Orang tu nak mohon bantuan, tak dibaginya pula bantuan tu tadi, padahal dia ada hak. Dan itu dikira sebagai orang yang menzalimi. Dan kalau kita pula pakat bantu lagi orang yang zalim itu tadi, maka kita tergolong dengan orang-orang yang tak layak untuk minum telaga Kausar tadi. Dan yang kelima, yang ini penting juga, yang ini biasanya ramai yang berlaku di kalangan masyarakat kita, iaitu orang-orang ataupun orang yang diluaskan rezekinya, hartanya banyak, duit ada, kereta mewah, rumah besar, tapi tidak membantu khususnya kepada keluarganya yang terdekat. Yang ni Nabi pesan, Nabi kata apa? Sebaik-baik bantuan, sebaik-baik nafkah, sebaik-baik pemberian adalah kepada keluarga kita yang terdekat, ataupun bahasa mudahnya adalah kaum kerabat. Kaum kerabat ni penting tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut al-akrab, akrabin. Maksudnya apa? Silaturahim, iaitu orang yang dekat dengan kita. Yang dekat dah tentulah kaum kerabat kita. Sebab tu tuan-tuan, nak bagi sedekah, sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling baik, yang paling sebaik-baik sedekah tadi tuan-tuan, iaitu kepada kaum kerabat kita terlebih dahulu. Sebab tu Nabi pesan,
tengok dulu kod-kod dalam keluarga kita. Contohlah kita ada 6 orang beradik. Dalam 6 orang beradik, tak semestinya 6-6 tu Allah bagi rezeki yang sama, tak. Ada kadang-kadang abang long, contoh ya, kadang-kadang dia ni pendidikan dia tak sempat nak belajar macam kita. Jadi dia dalam keadaan yang agak susah sikit. Rumah adalah, tapi kadang-kadang makan cukup-cukup saja. Pakaian ala kadar. Contoh kata kalau raya tu sekadar itu je lah pakaian yang dia ada. Dan kita sebagai orang yang diluaskan rezeki, tak salah untuk kita datang sesekali pada rumah abang long kita tu tadi. Sesekali tengoklah, jenguk dalam peti air dia. Kadang-kadang jenguklah dekat dalam bekas beras dia. Kadang-kadang beras sikit sangat dia nak habis. Dan orang yang susah ni, yang orang susahnya baik ni lah kadang-kadang diorang ni jarang nak minta-minta. Kan diorang kata akan usaha lah. Kalau boleh orang kata ikat perut. Kita yang ada rezekinya lebih dan nampak situasi macam tu, tak salah untuk kita membantu tuan-tuan ya. Sebab kaum kerabat kita, itulah orang yang paling utama yang kita nak bantu. Lepas pada tu tuan-tuan, terpulang. Nak bantu dekat tempat-tempat lain, dipersilakan. Yang itu tidak menjadi satu kesalahan. Ya, jadi balik ni tuan-tuan boleh kita semak. Maksudnya apa semak? Kita cek balik. Kalaulah ada kerabat kita yang memerlukan, maka itulah yang kita kena dahulukan. Dan rezekinya, Allah akan lipat ganda luaskan lagi rezeki kita dengan asbab kita memberi. Tak pernah lagi orang yang banyak bersedekah jatuh miskin. Tak pernah lagi orang yang banyak bersedekah muflis. Kebanyakannya insya-Allah Allah akan lipat gandakan. Sama ada daripada sudut kesihatan. Orang lain kadang-kadang kaya sama macam kita, tapi punyalah macam-macam penyakit, 3 serangkai, stroke, jantung dan sebagainya ya. Sebab tu kadang-kadang boleh dikatakan dekat sini Allah lipat gandakan rezeki dengan daripada sudut kesihatan. Allah bagi juga kadang-kadang daripada sudut anak-anak yang baik ya. Oh ya betul. Kaum keluarga kita. Maksudnya apa? Adik-beradik kita, pakcik kita, sepupu sepapat kita dan semua orang yang dekat dengan kita. Yang itu digelar sebagai kaum kerabat. Boleh ya? Itu 5 golongan yang mana disebutkan dekat sini tuan-tuan. Yang kalau kita buat benda ni tadi, takut-takut kita tergolong di kalangan orang yang tak dapat kepada telaga Kausar itu tadi. Dan kita tengok bagaimana keadaan air itu tadi tuan-tuan. Disebut juga dalam hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mengatakan di sini iaitu bagaimana rupa air itu tadi, yang mana airnya putih, lagi putih daripada susu. Susu dah putih dah, lagi putih daripada susu. Yang kedua, wanginya lebih lagi wangi daripada kasturi. Kasturi kita biasa bau. Yang ini lagi wangi lagi. Dan bekas minuman tersebut, yang kita nak gambarkan punya luasnya telaga tadi, bekas-bekas airnya sebanyak bintang-bintang di langit. Tak terkira banyaknya bekas tadi. Maklumlah punyalah ramai manusia, dah tentulah kena banyak. Takkan kita nak pakai kongsi satu sama lain. Baik. Dan sesiapa yang minum, disebutkan dekat sini, tidak akan dahaga selama-lamanya. Maksudnya sekali je kita minum dengan satu bekas, maka dah hilang segala dahaga kita selama-lamanya tuan-tuan. Sebab itulah kita doalah banyak-banyak, semoga kita lah di kalangan golongan yang selayaknya untuk minum telaga Al-Kausar itu tadi tuan-tuan. Dan kalaulah kita berjaya minum, maksud kata di sini, kita akan tergolong di kalangan golongan-golongan yang dah confirm dah, insya-Allah diyakini akan bersama dengan Rasulullah dan akan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan ya? Dan selepas pada itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Yang inilah maka akan dikumpulkan segala umat manusia pada masa itu untuk meniti satu titian yang disebutkan sebagai titian As-Sirat, yang mana digambarkan seperti mana satu helai rambut yang boleh dilalui oleh semua orang. Semua orang akan lalu dalam punya kecil, seperti mana satu rambut yang dibelah 7 tu tadi tuan-tuan, dan digambarkan dekat situ mengikut amalan masing-masing. Orang yang banyak amalan dia, banyak lakukan solat fardu, dah tentulah tambah lagi dengan solat sunat, maka dipermudahkan dengan laluan itu tadi, seperti mana halilintar yang menyambar. Yang ini tip-top lah, champion punya ya. Yang kedua, seperti mana burung yang terbang. Ada juga seperti mana kuda yang berlari deras. Ada juga orang yang berlari. Ada juga seperti mana orang yang merangkak. Dan ada satu ketika digambarkan juga yang belum lagi sempat melangkah, dah terjatuh ke dalam tadi. Jadi na'udzubillah min zalik. Kita tak nak menjadi orang yang tergolong di kalangan orang-orang yang tak diberikan kesempatan itu tadi tuan-tuan. Jadi itu menggambarkan kepada kita keadaan titian sirat. Ya.
Okey? Ya. Okey, alhamdulillah. Antara basic je. Yang ni yang paling penting. Kadang-kadang orang duk mengejar benda-benda yang boleh kita katakan tambahan-tambahan. Tapi yang paling basic sekali tuan-tuan, yang perlu kita jaga dalam untuk kita menjadikan kita selamat naungan di padang mahsyar tadi, antaranya iaitu pertamanya menjaga solat. Ini memang jelas. Hatta dalam pada kita di alam barzah lagi pun Nabi SAW menyebut solat inilah antara perkara yang utama. Dan solat jugalah yang boleh menyelamatkan sebagai kesemua daripada sudut amalan kita. Sebab itu digambarkan solat adalah imaduddin. Solat adalah tiang agama. Kalaulah itu kita dapat pegang, maka insya-Allah yang selebihnya dapat kita lakukan dengan baik juga. Itu yang pertamalah yang wajib tadi. Dan termasuklah kepada rukun-rukun Islam yang lain, ya, seperti mana solat, syahadah dan sebagainya. Dan yang paling utama, yang ini paling wajib, iaitu jangan sampai ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila start dengan syirik ni apa? Dah mula menyekutukan Allah, luput segala benda tu tadi. Bayangkan penat kita sembahyang, bangun pagi sampailah ke malam, puasa lagi, tapi rupanya syirik. Syirik mempercayai ada juga benda kuasa lain selain Allah yang berkuasa, yang kita yakin seolah-olah benda itu lebih hebat lagi daripada Allah ataupun seumpama dengan Allah. Maka kalau adalah itu, selagi mana kita hidup, buang siap-siap. Kalau ada, takut nanti kita tergelincir dan boleh menjadi orang yang tak dapat selamat di padang mahsyar itu. Boleh tuan ya? Dan seterusnya lagi adalah amalan-amalan sunat lah, sebagai top up ataupun menambah lagi kita punya amalan seharian itu tadi. Sebab nak menggambarkan kedahsyatan di padang mahsyar itu memang tak dapat dijangkau lagi. Lepas pada kita dah selesai itu tadi tuan-tuan, saya rumuskan dengan masa yang ada sikit lagi ni. Yang mana selesai saja itu tadi, itulah penentuan kita yang terakhir. Kalau kita berjaya dapat minum, maka Nabi akan memimpin kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Bayangkan, Nabi lah orang pertama yang akan mengetuk pintu syurga nanti. Dan ketika mana Nabi ketuk tuan-tuan, malaikat tanya, siapa tu? Maka jawab Nabi, aku Rasulullah. Maka jawab malaikat, hanya Nabi Muhammad Rasulullah sajalah yang boleh mengetuk dan membuka pintu syurga yang pertama. Lepas pada tu, barulah kita boleh berjaya masuk ke dalam syurga Allah. Dan lepas kita masuk, ke mana pula kita pergi tuan-tuan? Adakah kita bertempiaran? Adakah kita, orang kata tu seronok je? Ya, masuk kata di sini, disebut dalam hadis yang sahih juga. Masuk saja, Allah berikan kita dengan hidangan makanan yang pertama. Kalau kita, ini contoh dunia ni sikit sangat nikmatnya. Kalau tuan-tuan masuk hotel kadang-kadang biasanya disediakan dengan makanan pembuka dulu. Contohlah pembuka selera kan, ada makanan orang kata permulaan. Kalau kita pergi rumah orang kadang-kadang dijamu kita dengan makanan pemula. Begitu jugalah dekat dalam syurga nanti, Allah sebut yang mana Allah berikan makanan pertama ahli syurga tuan-tuan, lepas pada dah masuk dekat pintu tadi, apa dia? Yang ini disebut iaitu berupa hati ikan. Hati ikan yang besar. Ulama membahaskan, ada yang mengatakan hati ikan paus, ada yang kata hati ikan yang besar. Kita tak dapat nak bayangkan berapa macam mana jenis itu tadi. Cuma disebutkan dalam hadis tersebut berupa hati ikan yang besar. Besarlah hati ikan tadi. Dan sedap ke hati ikan tu tadi? Dah tentulah sedap, sebab dia adalah makanan yang dijamu oleh Allah. Di dalam syurga tak ada benda yang tak sedap, semua sedap belaka. Dan adakah itu je Ustaz? Ada lagi. Habis saja makan hati itu tadi tuan-tuan, kita menyangkakan dah selesai dah. Tak, rupanya Allah berikan lagi satu hidangan yang kedua, iaitu berupa lembu yang dipanggang. Kita panggil sebagai daging yang digrill lah. Yang itu pun turut ada disebut dalam hadis. Nanti tuan-tuan boleh rujuk hadis tentang makanan pertama penghuni syurga itu tadi. Lepas pada makan itu tadi, barulah kita dipimpin oleh malaikat untuk menuju ke istana masing-masing. Tuan-tuan, kita semua yang ada dekat dalam ni akan memiliki istana masing-masing tuan-tuan. Bukan berkongsi, bukan kita kongsi dengan ayah, ayah kongsi dengan atuk, tak. Setiap seorang dapat satu istana masing-masing. Bayangkan. Dan di dalam istana tersebut dipenuhi dengan segala kenikmatan dan semua benda yang kita nak, Allah berikan kepada kita. Kalau saya nak kongsikan, panjanglah kisahnya. Nanti insyaAllah pada pertemuan akan datang nanti, saya boleh kongsikan secara, orang kata, terperinci lah apakah nikmat-nikmat yang Allah beri dalam syurga dan apakah juga azab-azab yang Allah berikan kepada penghuni-penghuni neraka. Cuma saya nak simpulkan pada malam ni tuan-tuan,
tentang Telaga Kausar tadi, itulah yang dapat saya kongsikan pada tuan-tuan. Bagaimana rupa bentuknya, berapa rupa besarnya, dan kenapa kita nak, dan kenapakah orang kata air itu kita memerlukan. Dah tentulah kenapa, disebabkan oleh panas teriknya tadi, dan bila kita minum dapat menghilangkan segala dahaga-dahaga yang mendatang tadi. Jadi kita doa banyak-banyak, jauhkan kita daripada 5 golongan yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, dan juga yang seterusnya, banyakkanlah berselawat kepada Nabi, beristighfar selalu, perbaiki segala amalan kita, sebab satu persatu kita dengar jiran-jiran kita dah pun kembali ke rahmatullah. Jadi dengan masa yang ada, Allah berikan lagi keizinan kepada kita pada malam ni tuan-tuan, kita muhasabah diri dan perbaiki balik kod-kod ada apa yang kurang, kita baikkan balik. Dan teruskan tuan-tuan, jangan putus harap, doalah selagi mana Allah berikan kita umur, berdoa semoga diberikan kekuatan dan dimatikan kita dalam husnul khatimah, mati yang baik. Jadi insyaAllah itu yang dapat saya kongsikan tuan-tuan. Mohon maaf, ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dan tutur bicara yang kurang baik daripada saya. InsyaAllah yang mana baik itu kita jadikan sebagai panduan dan amalan dalam kehidupan kita. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.